Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi kita di dalam sesi pembelajaran pendidikan Islam. Kali ini kita akan mempelajari satu tajuk dalam bidang sirah yang bertajuk Perjanjian Hudaibiyah. Kisah atau peristiwa ini tercatat di dalam sejarah Islam dan sebagai umat Islam kita perlu tahu tentang kisah tersebut. Kisah ini berlaku di suatu tempat yang bernama Hudaibiyah. Anda boleh rujuk buku teks muka surat 135. Pause sekejap, ambil buku teks muka surat 135. Baik, muka surat 135 yang bawah sekali tu, dekat info tu awak boleh tengok Perjanjian Hudaibiyah dinamakan bersempena dengan nama tempat termeterainya perjanjian ini, iaitu di Hudaibiyah. Satu nama tempat lah. Kalau tengok peta tu, ni Madinah. Kemudian turun ke selatan ada Zulhulaifah. Kemudian turun lagi Hudaibiyah dan setelah itu baru Mekah. Ini kalau peta kedudukan Hudaibiyah di mana. Baik, sekarang kita lihat latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Muka surat 36. Baik, macam mana peristiwa ini boleh berlaku? Yang pertama, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW telah bermimpi. Nabi ini dia bermimpi baginda mengunjungi Masjidil Haram, kemudian bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Nabi mimpi macam tu. Setelah itu baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Setelah mendengar cerita mimpi Nabi itu, kaum muslimin pun membuat persiapan untuk menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Jadi bersama dengan mereka membawa haiwan ternakan untuk disembelih di Baitullah. Dibawa sekali haiwan. Dan mereka, bilangan ketika itu mereka yang menyertai Nabi ialah seramai 1,400 orang. Kemudian apabila tiba di Zulhulaifah, nombor 2 tu, tiba di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin berihram umrah. Jadi syarat ihram ni, atau kita panggil sebagai miqat, mesti dilakukan sebelum masuk ke Mekah. Kalau orang nak mengerjakan haji atau umrah, mereka mesti berihram sebelum masuk ke kota Mekah. Jadi ketika ini Nabi dan para sahabat berihram di Zulhulaifah, satu tempat. Seterusnya ketika di Osfan, tengok buku ni Osfan, apa yang berlaku? Nabi Muhammad mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Jadi orang musyrikin di Mekah ni mereka dah tahu Nabi dan rombongan akan datang ke Mekah. Jadi mereka bersiap sedia untuk menghalang dan memerangi Nabi dan umat Islam. Setelah Nabi tahu cerita tu, maka Nabi memilih jalan yang jarang dilalui oleh orang ramai untuk sampai ke Mekah. Nabi pilih jalan lain, bukan jalan yang utama yang biasa orang lalu, tetapi Nabi pilih jalan yang lain dan mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Jalan yang susah kerana nak mengelak dikesan oleh kaum musyrikin Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad memerintah kaum muslimin. Selepas dah jalan,
sampai di suatu tempat nama dia Saniyatul Mirar. Kat sini Saniyatul Mirar, berhampiran dengan Hudaibiyah. Di satu tempat nama dia Saniyatul Mirar. Nabi memerintahkan agar kaum muslimin kita berhenti di sini. Kerana apa? Kerana unta baginda yang bernama Qaswa. Nabi ada seekor unta yang diberi nama Qaswa. Qaswa ni tidak mahu meneruskan perjalanan unta Nabi ni. Dia nak berhenti kat situ. Kemudian di sini baginda dikunjungi oleh Budail bin Warqa al-Khuzai. Ada seorang utusan yang datang kepada Nabi dan rombongan. Utusan ni daripada musyrikin, kaum musyrikin Quraisy. Dia hantar seorang utusan nama dia Budail bin Warqa al-Khuzai, nama dia, dan bertanyakan kepada Nabi tentang apa tujuan dia nak datang ke Mekah. Kenapa kamu ni Muhammad dan pengikut kamu ni nak datang ke Mekah? Dan Nabi menegaskan bahawa tujuan Nabi dan kaum muslimin datang ke Mekah hanya satu, iaitu untuk menunaikan umrah. Setelah itu dihantar lagi utusan daripada musyrikin Quraisy untuk bertemu dengan Nabi. Antaranya ialah Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud untuk berunding dengan Nabi. Dihantar lagi kerana tak puas hati dengan jawapan Nabi. Mereka merasakan Nabi nak serang Nabi Muhammad dan kaum muslimin nak serang mereka di Mekah. Maka mereka hantar lagi utusan untuk berunding dan berbincang dengan Nabi. Tapi Nabi tetap memberi jawapan yang sama, iaitu kami nak ke Mekah adalah untuk menunaikan umrah, bukan tujuan lain, bukan nak memerangi sesiapa pun. Apabila mendengar penerangan itu, kemudian Urwah bin Mas'ud, utusan yang kedua tadi, dia kembali ke Mekah dan memberitahu musyrikin Quraisy bahawa memang Muhammad ni dengan pengikut dia datang ke Mekah hanya untuk menunaikan umrah. Dia tidak ada tujuan lain. Jadi Urwah pun menerangkan keadaan itu kepada kaumnya di Mekah. Tetapi apa yang berlaku selepas itu, boleh rujuk muka surat 137. Apa yang berlaku selepas itu, nombor 5, baginda telah mengutus, Nabi Muhammad pula diutuskan utusan, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan diutuskan untuk berunding dengan kaum musyrikin Quraisy di Mekah. Tetapi apa yang berlaku, Sayyidina Uthman ni telah ditahan, lalu tersebar berita sampai berita bahawa Uthman telah dibunuh. Jadi sampai berita kepada Nabi dan pengikutnya yang menyatakan bahawa Uthman tu telah dibunuh. Bila dengar berita tersebut, maka Nabi Muhammad mengajak kaum muslimin untuk berbai'ah kepada baginda, berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Bai'ah, apa itu bai'ah? Bai'ah ialah janji sumpah setia, pengakuan ikrar yang diberikan seseorang kepada pihak lain untuk mengikat dirinya dan dengan sesuatu peraturan dan amalan. Itu maksud bai'ah. Dan bai'ah juga bermaksud janji untuk taat dan setia kepada seseorang. Jadi kaum muslimin ketika itu berbai'ah kepada Nabi Muhammad SAW bahawa apa pun berlaku mereka tetap bersama-sama dengan Nabi. Kejadian itu diberi nama sebagai Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan yang berlaku di bawah sepohon pokok. Kejadian bai'ah itu diberi nama sebagai Bai'atul Ridwan. Ikrar taat setia kepada Nabi Muhammad yang kejadian itu berlaku di bawah sepohon pokok. Selepas itu kaum muslimin mendapat berita bahawa Sayyidina Uthman sebenarnya tidak dibunuh. Tapi dapat berita yang sebenar bahawa sebenarnya Uthman ada hidup lagi, cuma ditahan dan tidaklah dibunuh. Kemudian yang keenam, apabila tersebar tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat.
bila orang musyrikin Quraisy ni dengar Muhammad Muhammad dan pengikutnya telah berbai'ah, pengikut Muhammad telah berbai'ah kepada Muhammad, maka mereka rasa takut. Ni dah tentu ni, bila bai'ah maka mereka akan menyerang kita. Dan mereka merasa takut. Dan mereka ingin membuat satu perjanjian yang mana Suhail bin Amr untuk berunding dengan kaum muslimin. Setelah berunding, maka termeterailah, tertulislah satu perjanjian yang diberi nama Perjanjian Hudaibiyah, yang secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Jadi apa syarat yang dikemukakan oleh pihak musyrikin Quraisy, maka Nabi teliti dan Nabi bersetuju dengan syarat-syarat tersebut. Maka perjanjian tersebut diberi nama Perjanjian Hudaibiyah. Nabi Muhammad SAW meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Mereka tahu ini perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan tak ada yang sia-sia, kecuali benda yang baik kita akan perolehi benda yang baik. Kemudian baginda merintahkan kaum muslimin bertahallul. Jadi setelah kejadian tersebut, Nabi perintahkan kaum muslimin untuk bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Tahallul ni ialah tahallul ialah keluar daripada ihram dengan bercukur atau bergunting setelah sampai masanya. Dan hal ini berlaku menunjukkan bahawa keinginan mereka untuk menunaikan umrah pada tahun ini telah berakhir di sini. Para sahabat amat berduka cita dan hanya berdiam diri sahaja. Setelah Nabi perintahkan para sahabat buat, para sahabat tak buat, tapi mereka berdiam diri kerana terlalu duka cita, kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah dihalang oleh kaum musyrikin Quraisy. Akhirnya apabila melihat keadaan tersebut, isteri baginda yang bernama Ummu Salamah, Sayyidatuna Ummu Salamah memberi pendapat kepada Nabi bahawa, wahai Rasulullah, saya cadangkan tuan terlebih dahulu bertahallul, bercukur rambut dan sebagainya, dan Nabi pun buat ikut apa yang dicadangkan oleh Ummu Salamah. Nabi bertahallul, dan apabila sahabat melihat Nabi buat, barulah mereka buat, iaitu bertahallul. Sekarang kita lihat apa isi perjanjian Hudaibiyah. Muka surat 138, isi perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, dia ada 5 isi perjanjian, 5 perkara penting dalam perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, genjatan senjata selama 10 tahun. Isi perjanjian yang pertama. Kesannya pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Maknanya tidak akan berlaku apa-apa peperangan selama 10 tahun. Tidak boleh menggunakan senjata dan tidak boleh berperang. Jadi kesannya banyak, faedahnya banyak. Yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Memang tak boleh, kerana lepas perjanjian tu mereka pulang semula ke Madinah. Kesannya keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. Bila dapat tahu mereka tak dapat tunaikan umrah tahun tu, semangat dan keazaman mereka semakin membuak-buak untuk tunaikan umrah pada tahun akan datang. Yang ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Kesannya apa? Nabi mengambil peluang menjalankan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Dua-dua pihak boleh bebas membuat apa-apa perjanjian dengan pihak yang lain. Sama ada pihak muslimin atau musyrikin boleh buat perjanjian dengan siapa-siapa yang mereka suka. Nombor 4, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi SAW tanpa kebenaran walinya walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Jika ada kaum musyrikin yang datang kepada pihak kaum muslimin
mereka kaum muslimin ni kena pulangkan balik kepada kaum musyrikin walaupun yang datang tu telah pun memeluk Islam. Jadi Nabi setuju dengan syarat ni. Kemudian yang kelima, siapa daripada pihak Nabi Muhammad SAW yang datang kepada pihak Quraisy maka tidak akan dipulangkan. Sebaliknya, apabila ada orang dari kalangan orang muslimin yang pergi kepada kaum musyrikin Quraisy, mereka tidak akan dipulangkan balik kepada kaum muslimin. Apa kesannya? Yang pertama, peluang menyebarkan Islam melalui muamalah antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Yang seterusnya, semakin ramai penduduk Mekah memeluk Islam. Itu faedah lah yang dapat diperolehi hasil daripada perjanjian Hudaibiyah ni. Kemudian yang terakhir, iktibar dan hikmah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Ni awak boleh baca. Ada 3 iktibar: sebagai seorang pemimpin, sebagai orang yang dipimpin, dan sebagai seorang Muslim. Jika sebagai seorang pemimpin, iktibar yang kita boleh ambil daripada kisah ni, yang pertama, bijak merancang dan mengatur strategi. Apa yang Nabi buat ni, Nabi membuat satu perancangan yang kebaikannya akan diperolehi pada masa hadapan. Itu kelebihan Nabi, dia bijak. Yang kedua, mengatasi masalah dengan tenang dan rasional, tidak terburu-buru untuk berperang dan sebagainya. Yang ketiga, bijak membuat sesuatu keputusan. Seterusnya, sebagai seorang dipimpin, taat kepada pemimpin selagi tidak melanggar syarak, berganding bahu dan menyokong pemimpin. Ini ciri-ciri yang perlu kita ambil berdasarkan daripada kisah perjanjian Hudaibiyah ni. Mengamalkan toleransi, sebagai seorang Muslim mentaati perintah Allah dan Rasul, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu dan menepati janji. Okey, yang terakhir, perjanjian Hudaibiyah mengandungi banyak hikmah. Antaranya ialah membuktikan Islam agama yang ciptakan kedamaian. Jadi Islam adalah agama yang sukakan kedamaian, bukan agama yang sukakan peperangan. Peperangan yang terjadi itu ialah tindak balas kerana mereka mempertahankan hak-hak orang Islam dan maruah orang Islam. Itu sebab itu terjadi peperangan, bukan Islam yang memulakan peperangan. Dakwah Islam semakin berkembang dan titik permulaan kepada pembukaan kota Mekah. Rumusan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW telah membawa kepada termeterai perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini ternyata memberikan kebaikan kepada umat Islam. Jadi bila dipandang daripada sudut yang lebih luas, maka banyak kebaikan yang diperolehi oleh umat Islam setelah perjanjian Hudaibiyah ni dilakukan. Dan faktor utama berlakunya pembukaan kota Mekah. Berlakunya pembukaan kota Mekah ni hasil daripada kesan daripada perjanjian Hudaibiyah. Maksudnya banyak kebaikan yang datang selepas daripada perjanjian Hudaibiyah ni. Semoga kita mendapat mengambil pengajaran daripada kisah ni dan mendapat banyak faedah daripada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.